Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran dan kita telah tiba pada siri yang ke-440 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan, saya nak raikan sahabat yang berada di ruang komen terlebih dahulu. Nur Hayati Sulaiman, Zabaria Muhammad Yusuf, Zimah Don, Zahra Alia, Sarafiza Abdul Karim, Ifah Aiman, Maryamah Zakaria, Safia Sapian, Zaliha Kamaruddin, Nur Hayati Yahya. Ahlan, Cikgu Kapten, sahabat saya Nur Razia Mukhtar, Farida Hamdan, Nur Hayati Yahya, Haji Razai, Kamiza Muhammad Amil, kemudian Syarina Usman, Ramlah Dasuki, Jamilah Ihsan, Zaliha Kamaruddin, Tuan Nurahim Sharif, Safia Sapian, Ija Rahman, Syarina Uthman, Zahra Alias, Maryamah Zakaria, Nurul Abdullah, Suhaizah, Syamsiah Salih dan juga Nora Maddarus serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Lalu ada yang kata jelas daripada Seri Kembangan dan jelas daripada Seremban dan juga daripada beberapa tempat yang lain. Syukur Alhamdulillah pada penghulu segala hari Jumaat, yang mana hari kita digalakkan untuk memperbanyakkan sedekah, untuk memperbanyakkan selawat, untuk memperbanyakkan doa, untuk memperbanyakkan amalan-amalan yang boleh mendatangkan keridaan Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung daripada muka surat 154. Kita masih lagi berada pada muka surat 154 pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-37. Mohon sahabat bantu catatkan di ruang komen apa Hayati Quran siri yang ke-440, muka surat 154, surah yang ke-7, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-37. Bermula daripada ayat yang ke-37. Maka apakah ringkasan daripada ayat yang kita akan bakal baca? Lalu pada ayat yang ke-37, maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, Al-Quran sedang menerangkan, selepas daripada Al-Quran menerangkan sebahagian daripada sifat orang-orang yang tak beriman dan musyrik, di mana mereka suka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Lalu itu kita dah baca daripada seruan yang ketiga, Ya Bani Adam, ayat 31 hinggalah ayat 34. Dan kemudian ketika mana pada ayat 34 Al-Quran menerangkan betapa pendeknya waktu yang kita ada dan bagaimana waktu yang kita ada hendaklah kita guna untuk mentaati perintah Allah, seperti mana ayat yang ke-35 dan 36 tegaskan perlu mentaati Allah dengan mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama tafsir, itu adalah apa yang kita dah baca. Apa yang kita bakal baca, kata para ulama tafsir, maka Al-Quran sedang memberikan gambaran kepada kita tentang satu gambaran pada hari kiamat,
pada 15 ayat berikut. Bermula daripada ayat 37, pada 15 ayat berikut, Al-Quran sedang memberikan gambaran tentang hari kiamat. Lalu Al-Quran menggambarkan kepada kita dengan cara Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang pertama berkenaan tentang keadaan orang musyrik. Lalu adanya menceritakan tentang keadaan orang musyrik. Bermula daripada saat kematian dia, keadaannya ketika mana berdiri di hadapan Allah untuk perhitungan. Al-Quran juga menceritakan kepada kita berkenaan tentang perbincangan, pergaduhan, perdebatan yang ketiga yang berlaku di antara ketua-ketua orang-orang yang mengajak kepada kekufuran dan pengikut mereka. Al-Quran juga menerangkan kepada kita seterusnya berkenaan tentang apakah yang Allah sediakan untuk orang beriman daripada ganjaran, daripada pahala. Dan kemudian selepas Al-Quran menceritakan keadaan orang musyrik dan juga keadaan orang beriman pada hari kiamat, Al-Quran menutupkan 15 ayat ini dengan cerita di antara penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Daripada perbincangan mereka, daripada mereka minta tolong dan lain-lain. Maka ini adalah tajuk yang akan dibawa pada 15 ayat berikut. Bermula daripada keadaan orang musyrik, daripada saat kematiannya, disusuli dengan keadaan orang beriman dan ganjaran yang telah disediakan untuknya, dan di penghujung berkenaan tentang penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-37, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba biayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Firman Allah pada ayat yang ke-37 memulakan ayat yang pertama daripada 15 ayat berkenaan tentang gambaran hari kiamat, hari kebangkitan dengan keadaan orang musyrik dan juga orang beriman dan juga penghuni neraka serta penghuni syurga. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat yang ke-37 dengan cara soalan, dengan istifham. Tetapi ianya bukanlah soalan yang mana kerana Allah tidak tahu jawapan, tidak. Dalam kehidupan, banyak kali kita berhadapan dan kita bertanya soalan. Tapi ada soalan yang dikenali sebagai istifham ingkari, soalan dengan nada, dengan cara untuk mengingkari, tidak bersetuju. Lalu ini adalah istifham ingkar. Bagaimana soalan kerana Allah tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa maka man, siapakah? Lalu soalan, istifham soalan. Tetapi ianya adalah istifham ingkari, soalan yang menunjukkan Allah tidak bersetuju dan Allah ingkar dengan apa yang berlaku. Firman Allah, faman, maka siapakah? Azlam, yang lebih zalim. Siapakah orang yang lebih zalim daripada dua orang berikut? Lalu dua orang ini adalah orang yang sangat zalim. Siapakah mereka? Maka firman Allah, faman, maka siapakah orang yang azlam, lebih zalim, min, daripada man, orang yang iftara, telah mereka mengada-adakan pendustaan ala Allah, ke atas Allah. Kadhiba maksudnya pendustaan.
Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapakah orang yang lebih zalim? Tak ada orang yang lebih zalim daripada dua orang berikut ini. Inilah orang yang paling zalim. Siapakah mereka? Orang yang pertama, iftara, orang yang mereka-reka, mengada-ada, ala Allah, ke atas Allah, kadhiba, pendustaan, pembohongan. Lalu kata para ulama tafsir, siapakah orang yang mereka-reka ke atas Allah, pendustaan? Itulah orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah. Dan antara sifat orang-orang yang menyekutu dan mensyirikkan Allah adalah sifat yang kita dah belajar pada ayat 31 hinggalah ayat 33, di mana mereka suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, siapakah orang yang melakukan pendustaan kepada Allah? Bi'an ahalla ma harramah. Orang yang berani menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Au harrama. Orang yang melakukan pembohongan dengan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Maka ini adalah orang yang paling zalim. Orang yang melakukan pendustaan terhadap Allah, mereka-reka pendustaan terhadap Allah, mengada-adakan pendustaan ke atas Allah. Ini orang yang paling zalim, orang yang paling kejam, orang yang paling teruk, iaitu berani menghalalkan sesuatu yang haram, berani mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Kemudian siapakah orang yang kedua yang zalim? Atau firman Allah, kadzaba, orang yang mendustakan biayatih, dengan ataupun terhadap ayat-ayat Allah. Lalu inilah dua orang yang zalim, orang yang berani mereka-reka pembohongan, dan yang kedua adalah orang yang mendustakan. Moga kita tidak ada pada salah satu daripada dua golongan ini. Apa yang kita boleh belajar daripada bahagian permulaan ayat 37 ini? Yang kita boleh belajar adalah bagaimana manusia berani untuk melanggar perintah Allah sampai ke tahap bukan sekadar mendustakan ayat Allah, tetapi berani mereka-reka pembohongan, mengada-adakan pembohongan ke atas Allah. Dan Allah sebut ini sebagai orang yang paling zalim. Maka pembohongan bukanlah bermula begitu sahaja. Tak ada orang yang mula-mula berani berbohong sesuatu benda yang besar. Orang yang tak biasa berbohong, kita boleh kenal pembohongan daripada cara dia bercakap sahaja. Orang yang tak pernah berbohong, kita boleh kenal daripada lenggok tubuh badan dia. Tapi ada setengah orang yang kita tak boleh tangkap dia berbohong. Kenapa? Sebab dah terlalu kerap dia berbohong. Dah terlalu biasa dia berbohong. Maka daripada sini kita belajar bahawa apabila Allah benci kepada pembohongan, maka sebenarnya kita kena didik diri kita dan anak-anak serta keluarga kita daripada kecil untuk tidak berbohong. Ianya semua bermula daripada pembohongan yang dianggap kecil. Ianya semuanya bermula daripada waktu muda dan kecil. Maka sebab itu, orang yang mana dia meninggalkan pembohongan, walaupun untuk perkara yang kecil, walaupun sesama manusia, dia pasti akan meninggalkan pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat yang Allah benci, yang Allah panggil sebagai orang yang paling zalim. Sebab itu orang-orang munafik, antara sifat dia, orang-orang munafik, antara sikapnya adalah mereka ini suka berbohong apabila berkata-kata. Maka pengajarannya adalah tinggalkan berkata bohong. Kerana apabila dah biasa berkata bohong, akan tiba satu masa manusia itu dia berani bohong juga berkenaan tentang perintah Allah, berkenaan tentang hukum Allah, berkenaan tentang sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka itu pengajaran pertama yang kita boleh ambil daripada perkataan kadhiba dan juga kadzaba bi ayatih. Mereka-reka pembohongan terhadap Allah, kadzaba, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah
Apakah yang akan berlaku kepada mereka ini? Yang mana orang yang paling zalim, dua sifat ini. Firman Allah, ulaika, mereka itulah. Mereka yang mana? Yang mengada-adakan pembohongan terhadap Allah, yang mendustakan ayat Allah. Mereka itulah yanalu, akan mendapat, yanalu, akan mendapat, ataupun akan sampai. Nala maksudnya memberi ataupun mengambil. Ulaika, mereka itulah yanalu, yang akan memperolehi, hum, bahagian mereka, nasibu, bahagian mereka. Mereka ini akan memperolehi bahagian mereka. Nasib maksudnya bahagian. Kemudian nasib pun dah menjadi dalam bahasa Melayu nasib, tapi sebenarnya bahasa Arab nasib memberi makna bahagian. Mereka itulah orang-orang yang mana akan menerima nasibuhum, bahagian mereka, minal kitab, daripada kitab. Lalu kitab di sini ada dua tafsiran. Dalam tafsir Al-Wasit diterangkan ada dua makna. Makna yang pertama, kitab adalah kitab-kitab yang Allah telah turunkan, dan di mana dalam kitab-kitab yang Allah telah turunkan, Allah dah terangkan orang-orang yang kufur, ini balasan dia. Orang-orang yang engkar, ini kelak balasan dia. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, ini kelak balasan dia. Maka kitab makna yang pertama adalah Al-Kitabul Munazzalah, kitab-kitab yang Allah telah turunkan, di mana dalam kitab itu Allah telah terangkan tentang azab dan juga siksaan. Itu maksud pertama kitab. Maksud yang kedua kitab adalah Lauh Mahfuz. Maksud yang kedua kitab adalah Lauh Mahfuz, iaitu apa yang Allah telah tetapkan dalam Lauh Mahfuz, balasan, siksaan untuk orang-orang yang ingkar, maka mereka pasti akan mendapat bahagian mereka. Maka firman Allah, ulaika, mereka itulah yanalu, akan mendapat nasibuhum, bahagian mereka, minal kitab, daripada kitab, iaitu kitab yang telah diturunkan. Makna pertama, kitab Lauh Mahfuz. Makna yang kedua, daripada apa-apa yang mereka telah Allah janjikan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada sini kita dapat pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua? Bahawa apa yang manusia lakukan, dia pasti akan terima balasan. Apa yang manusia lakukan, dia pasti akan terima balasan. Dan untuk dia selamat daripada balasan yang buruk akibat maksiat, penting sangat-sangat dia bertaubat. Penting sangat-sangat dia bertaubat. Namun, kalaulah manusia itu tak bertaubat, dan inilah hakikat, realiti kebanyakan manusia yang tidak bertaubat ataupun melengah-lengahkan taubat, maka manusia akan mendapat balasan yang Allah telah tetapkan. Sama ada baik, Allah gandakan balasan yang baik, ataupun buruk, maka pada waktu itu dia akan dapat. Manusia akan dapat balasan yang Allah telah janjikan. Dan jalan untuk selamat adalah bertaubat ketika mana hidup. Kalaulah tidak, dia pasti akan dapat yang buruk. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira." Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, kecil sangat. Disebutkan zarrah kerana benda yang paling kecil yang manusia boleh faham pada waktu itu adalah zarrah, iaitu benda-benda habuk yang kita nampak ketika mana kita melihat cahaya matahari. Bila kita nampak cahaya matahari, ada habuk-habuk kecil yang berada, partikel-partikel kecil yang berada di udara. Itu yang orang zaman tersebut nampak. Mereka tak ada teleskop, mereka tak ada apa. Tapi kata para ulama tafsir, zarrah maksudnya sekecil-kecil benda. Kalaulah kamu melakukan kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan, yarah, kamu akan nampak ganjaran dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, dan orang yang buat walaupun sebesar zarah keburukan, yarah, dia tetap akan nampak balasan dia. Lalu apa yang manusia buat, dia akan nampak balasan dia. Sebab itu firman Allah, ulaika, kerana mereka telah mengada-adakan pembohongan ke atas Allah. Mereka telah mendustakan Allah. Mereka inilah orang-orang yang akan menerima bahagian mereka daripada azab.
Kemudian Allah mula menceritakan tentang azab yang mereka bakal hadapi, iaitu ketika mana datangnya kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menggambarkan kepada kita keadaan orang-orang musyrik ketika mana dicabut nyawa mereka. Firman Allah, hatta, sehingga, idza ja'at, apabila telah datang, hum, kepada mereka, rusuluna, utusan-utusan kami, iaitu malaikat maut bersama dengan pembantunya. Rusuluna adalah plural jamak, menunjukkan malaikat maut pada waktu itu datang bersama dengan pembantunya. Dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, Syarhus Sudur bihali ahwalil mauta wal kubur, Imam Suyuti membawakan beberapa riwayat menerangkan bilangan pembantu malaikat maut berjumlah lebih kurang 500 malaikat. Maka 500 malaikat yang mana pembantu kepada malaikat maut akan datang bersama dengan malaikat maut. Dan mereka ini orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut itu, dia boleh nampak jumlahnya sejauh mata memandang. Maka malaikat maut akan turun bersama dengan pembantu dia. Untuk apa? Untuk mengambil nyawa manusia ini, orang yang musyrik ini, orang yang tak beriman ini. Firman Allah, hatta, sehingga, idza ja'at, apabila telah datang, hum, kepada mereka, rusuluna, utusan-utusan kami, yatawaffawnahum, maka utusan-utusan kami, malaikat maut dan para pembantunya akan mengambil nyawa mereka, mematikan mereka. Ketika mana nak memati dan sambil mencabut nyawa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, yang mereka-reka pembohongan ke atas Allah ini, qalu, malaikat maut akan berkata, aynama kuntum tad'una min dunillah. Malaikat maut akan berkata dalam keadaan perli, dalam keadaan pada waktu itu taubih, pada waktu itu memerli orang-orang yang musyrik ini, aina, di manakah, ma, berhala-berhala yang, kuntum, adalah kamu, tad'una, sembah, ataupun terjemahannya seru, min, daripada, dunillah, selain daripada Allah. Sambil dalam keadaan sakitnya kematian itu, malaikat maut pada waktu itu bertanya, wahai orang musyrik, wahai orang yang tak beriman, di manakah Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kamu pernah sembah dahulu selain daripada Allah? Di manakah dia? Dalam keadaan perli, dalam keadaan memberi amaran, di mana berhala kamu? Kenapa mereka tak datang tolong kamu? Kenapa mereka tak bersama dengan kamu? Maka pada waktu itu menjawablah dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa kerugian, dengan penuh kesedihan, bin nadamah wal hasrah. Bagaimanakah orang-orang yang bersalah ini akan menjawab? Mereka akan menjawab, qalu, mereka akan menjawab, dallu, mereka telah menghilangkan diri. Tak ada berhala-berhala kami. Dallu, mereka telah menghilangkan diri. Anna, daripada kami. Mereka telah menghilangkan diri daripada kami. Mereka tak ada, wahai malaikat. Lalu daripada sini ada beberapa benda kita boleh belajar. Yang pengajaran yang ketiga adalah bermulanya siksaan untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah adalah sangat teruk bermula daripada saat kematian. Malaikat pada waktu itu akan taubih, akan perli dia. Malaikat pada waktu itu akan memberi amaran kepada dia. Mana berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang kamu agungkan, yang kamu sembah selain daripada Allah? Kenapa tak datang bantu kamu waktu saat sakitnya kematian ini? Waktu kejap lagi kamu akan diseksa. Dan kemudian di sinilah kita nampak bagaimana orang-orang yang dah bersalah, yang mana dah tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat ataupun melakukan apa-apa pun kebaikan, mereka berkata, dallu anna, telah menghilang diri. Tak ada. Semua yang kata kawan dekat dunia, tak ada. Semua yang mengajak kepada keburukan dekat dunia, dah tak ada. Wasyahidu, dan orang-orang kafir musyrik ini sendiri akan memberikan penyaksian, anna, sesungguhnya, hum, mereka, kanu, adalah mereka,
kafirin, daripada kalangan orang-orang yang ingkar. Kata para ulama tafsir, dahsyatnya siksaan pada waktu itu, dahsyatnya ujian pada waktu itu, dahsyatnya sakit pada waktu itu, orang-orang yang buat salah ni dia akan terus mengaku salah. Bukan macam kita tengok bagaimana pihak berkuasa ketika mana pada waktu nak menjadikan orang yang bersalah tu mengaku salah, macam-macam yang dilakukan. Tetapi keadaan orang-orang yang menghadapi kematian beserta dengan segala jenis siksaan yang baru bermula, pada waktu itu dia terus mengaku salah. Dia terus mengaku wasyahidu, dan mereka sendiri yang memberi saksi, annahum, sesungguhnya mereka, kanu kafirin, adalah orang-orang yang kufur dan ingkar. Mereka sendiri yang menjadi saksi. Maka pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat daripada wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, betapa dahsyat, betapa hebat, betapa teruk ujian dan juga siksaan pada waktu itu, dan ianya baru bermula. Setiap tahap siksaan akan bertambah teruk. Setiap keadaan yang berikut, dia punya azab akan lebih berat. Waktu kematian dah teruk, dah sakit. Ketika mana di alam kubur lagi teruk. Ketika mana hari kebangkitan lagi teruk. Ketika mana di mahsyar lagi teruk. Ketika mana dalam neraka, itu memang tak boleh nak diterangkan, nak dibayangkan betapa teruknya keadaan tersebut. Lalu inilah ayat pertama daripada 15 ayat di mana Allah menceritakan tentang apa yang bakal berlaku kepada orang musyrik dan juga orang beriman. InsyaAllah kita akan sambung muka surat yang baru, muka surat 155 esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan kebaikan pada penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Moga-moga Allah terima amalan kita. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa nanti pada jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.